Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Puan Nurma binti Ali. Saya Master Trainer SIDOS untuk PTSB. Okey, hari ini saya akan tunjukkan macam mana untuk kita isi dua borang utama sebelum kita buat turun segala item kita ke dalam platform SIDOS 3.5. Okey, so borang yang pertama adalah berkenaan dengan Blended Learning Distribution Table ataupun lebih kita kenal sebagai BLDT. Okey, dan yang kedua adalah berkenaan dengan Blended Learning Fulfillment Record, okey, ataupun biasa kita dengar dengan nama BLFR. Okey, so dalam BLDT ni untuk nak fahamkan, okey, ataupun nak paling mudah untuk kita isi, saya bahagikan kepada 4 kategori. Okey, kategori yang pertama adalah pada ruangan atas ni lah. Okey, jadi saya ingatkan sekali lagi kepada semua pesyarah, kita hanya boleh isi pada kotak berwarna oranye sahaja. Okey, oranye ke jingga ke, okey. Jadi kita hanya boleh isi pada kotak ruangan oranye ataupun jingga ni sahaja. Okey, so kotak yang pertama ini adalah berkenaan dengan silibus kita ataupun kursus yang akan kita guna dalam SIDOS. Okey, ataupun yang akan kita blended lah. So, tuan-puan perlu tukarkan nama program, okey, dan juga nama kursus mengikut kod kursus dan nama kursus lah. Okey, dan jumlah jam yang diperuntukkan untuk L dan juga P. So, L adalah untuk lecture, P adalah untuk praktikal. So, kat mana untuk kita dapat info ni ataupun nilai L dan juga P ni, kita hanya memerlukan silibus kita. Okay, jadi ini adalah contoh untuk silibus baru. Okay, tuan-puan perlu lihat pada ruangan kotak L ni dan tuan-puan perlu jumlahkan secara manual. Okay, so kalau kata untuk silibus baru, dia punya jumlah lecture ni, okay, jumlah lecture hour ni dia dalam bentuk perpuluhan. Jadi kalau kata saya dapat di sini 41.25 contohnya, so saya saya bundahkan kepada 42 lah. Okay, so kalau kata untuk practical hour, saya jumlah dekat sini, kita dapat 9. So saya isi di sini 9 lah. Okay, so pada bahagian di atas ni adalah berkenaan dengan kursus kita. Okay, pada kotak yang kedua ini, okay, kotak yang kedua ni banyak sikit lah. Okay, tapi sebenarnya kotak yang kedua ni, info dia kita boleh dapat juga dalam kita punya syllabus. So, lecture hour ni adalah merujuk kepada jam yang dikhususkan untuk tujuan teori. So, saya ambil balik dalam numbering mungkin lecture hour yang dekat atas ni, L ni. So, di sini adalah 42. So, practical hour ni adalah merujuk jam yang dikhususkan untuk tujuan amali, bengkel, praktikal dan sebagainya lah. Okey, yang berkenaan dengan praktikal. So, 9 di sini. So, saya hanya isi di sini 9. So, untuk tutorial hours, okey, merujuk kepada jam yang dikhususkan untuk tujuan tutorial sahaja. Okey, tidak termasuk sesi teori. So, untuk paper ni, untuk kursus ni, dia tiada tutorial hours. So, kredit hour dia adalah merujuk kepada jam kredit yang telah ditetapkan bagi kursus tersebut. Okey, kursus perempuan jadi hanya isi di sinilah. Okey, kalau kata untuk kursus ni, kredit hour dia 3. So, number of topic merujuk kepada jumlah topik bagi kandungan syllabus. So, berapa topik yang akan kita ajar ataupun berapa topik ada dalam syllabus, okey, kita masukkan pada ruangan number of topik. Pada ruangan belah kanan ni, kalau tuan-puan lihat, okey, kita ada 3 kotak iaitu teori based only, practical based dan juga mixed mode. So, kita perlu tahulah kita punya kursus ni adakah dia teori based sahaja, okay, ataupun dia practical based sahaja, ataupun dia mixed mode. Mixed mode ni apabila kita ada lecture hour dan juga practical lah. Okay. So, bagi kursus ni saya tandakan X pada mixed mode. Okay, selesai untuk dua bahagian yang utama. Okay, ini adalah bahagian ketiga. Okay, bahagian ketiga ni lah yang paling penting. Okay, di mana kita akan membuat perancangan. Okay, perancangan item yang kita akan masukkan ke dalam kita punya platform. Dan melalui item ni lah, okay, dia ada calculation di sebalik dia. Okay, untuk menentukan sama ada kursus kita tersebut blended ataupun tidak blended lah. Okay, so kita lihat yang pertama, OL teori tu apa dia? Okay, so OL teori tu seperti yang saya jelaskan di sebelah kanan ni, okay, adalah object learning, okay, ataupun learning object. Okay, dia adalah berkenaan dengan satu video penerangan, okay, video penerangan ataupun syarahan daripada tuan-puan di atas talian, okay, yang merangkumi ada 5 item lah, okay, yang merangkumi introduction, konsep, summary, assessment dan juga reference bagi syllabus khusus tersebut. So, erti kata lain dia adalah E kandungan syllabus lah.
okey, yang berdurasi selama 1 jam. Jadi, apabila kita buat video ni, okey, ataupun video penerangan berkenaan dengan silibus kita ni yang merangkumi 5 item ni tadi, selama 1 jam, bila pelajar lihat, okey, dia boleh faham lah. Okey, dalam satu semester tu, bila dia ambil paper kita ni dan dia lihat video tu tadi, dia ada dapat bayangan, okey, apa yang dia akan belajar, okey, konsep yang macam mana, okey, summary dia apa, assessment apa yang perlu dia buat, kalau dia nak buat reference kat mana untuk dia cari reference bagi kursus tersebut, okey, tapi dalam masa 1 jam lah. Okey, dia akan lihat video tu dalam masa 1 jam. Okey, itu adalah OL teori. Selalunya kita mengikut norm yang telah dicadangkan dalam kita punya BLDT ni lah. Okey, so saya letakkan 1. Tapi kalau tuan-puan nak buat 2, 3, okey, ataupun tuan-puan nak pecahkan ada 5 topik, okey, 2 topik nak buat 1 LO, lagi 3 topik nak buat 1 LO pun boleh, tak ada masalah. Okey. So kotak yang kedua adalah berkenaan dengan e-collaborative classroom. Okey, e-collaborative classroom ni maksudnya E lah, okey, perbincangan yang boleh dilaksanakan secara atas talian, okey, menggunakan web 2.0. Okey, web 2.0 ni maksudnya aplikasi-aplikasi yang kita ada lah, okey, maksudnya secara nak buat pakai mungkin medium lain, okey, ataupun dan sebagainya, ataupun kita nak senang faham, dia merupakan salah satu konsep macam flip classroom lah, okey, flip classroom. So ada berapa e-collaborative classroom ni? Okey, contoh saya ada tiga platform ataupun 3 medium internet yang lain ataupun flip classroom yang lain untuk saya buat kursus saya ni secara e-collaborative. Okey, so saya letak kat sini 3 contohnya lah. Alright. So, saya letak kat sini 3. Okay, collaborative classroom adalah pembelajaran melibatkan kehadiran secara fizikal bersama pensyarah dan juga pelajar. Okay, so untuk musim-musim COVID ni, okay, new norm yang tengah kita lalui sekarang ni, sebenarnya collaborative classroom ni tak terjadilah, tidak berlaku lah. Okay, tapi untuk certain subjek ataupun certain jabatan, kita berjumpa untuk kita buat praktikal, okay, ataupun ada kita buat untuk kita nak buat sesi amali dan perbincangan dan sebagainya lah. Okay, sepanjang 14 minggu ataupun 16 minggu kuliah yang berlangsung tu, okay, berapa kali untuk kita buat collaborative classroom ni. Maksudnya collaborative classroom ni yang melibatkan kehadiran fizikal pensyarah juga pelajar ni, maksudnya kita jumpa dia, okay, kita bagi satu latihan ataupun satu perbincangan, okay, kita beri pada dia dan dia akan beri balik feedback tu kepada kita. Dia akan hantar balik kepada kita. So katanya, katakan dalam 15 minggu, dalam 14 minggu ataupun 16 minggu tu saya ada buat 5, okay, saya ada buat 5 lah, okay, 4 ataupun 5 lah. Saya letak 5 di sini, okay. Okay, dia punya norm adalah 2 sajalah, okay, tapi saya nak buat lebih boleh. So saya letak 5. Okay, so e-note saya ni, okay, e-notes ni adalah nota pensyarah yang telah dimuat naik ke dalam LMS, okay, dan pelajar memuat turun ke dalam peranti pelajar lah, laptop, handphone dan sebagainya. So e-note ni saya suka memperbagikan e-note saya. Contohnya nota-nota saya tu saya jadikan sebagai e-notes, okay, saya letak dalam bentuk PDF, okay, supaya pelajar saya boleh ambil terus PDF tu dan jadikan nota dia, dan saya letak video juga. Okay, saya ambil satu video mungkin chapter yang pertama, okay, Introduction to Electrical Circuit, saya ada nota dia dalam bentuk PDF, dan yang kedua saya ada satu video dia yang mungkin saya ambil daripada YouTube. Okay, video tu menerangkan lagi apa itu electrical circuit in depth. Okay, maksudnya PDF tadi tu sebagai bahan sokongan untuk pelajar kita study, video tadi untuk dia lihat dan dia nak memahami dengan lebih jelas lah. Okay, di sini saya suka letak lebih lah, mungkin dalam 15. Okay, contohnya. Alright, so e-facilitate ni maksudnya perbincangan, pengukuhan, latihan ataupun penilaian di luar waktu SLT kita dan juga pelajar lah. Okay, maksudnya dua ni adalah wajib untuk kita buat. Okay, maksudnya e-facilitate ni adalah kita punya, kita panggil sebagai kita punya quiz, kita punya test, kita punya EOC yang kita letak dalam kita punya SIDOS dan pelajar ambil dan pelajar jawab dan pulangkan balik. Okay, sebenarnya e-facilitate ni saya akan letak quiz ataupun test lah, okay, ataupun practical lab, okay, makmal report lab untuk pelajar bagi balik pada saya. So itu adalah e-facilitate ataupun assignment lah.
Okey. Okey, selepas kita habis isi pada ruangan nombor 3 ni, okey, sebelum kita masuk ruangan pada nombor 4, okey, kita perlu pastikan, okey, kita perlu adjust kita punya item di sini supaya percentage di sini mencapai nilai 100%. Okey, contohnya saya tukar kat sini jadi 5. Okey, sini jadi 6. Di sini mungkin 6. Okey, sini saya letak 7. Okay, so saya perlu pastikan di sini adalah 100%. Saya tak boleh kurang daripada 100%, saya tak boleh lebih daripada 100%. Tak boleh 99, tak boleh 101. Okay, sebab di sini di belakang percentage of dependent learning theory ni, okay, dia ada calculation dia berdasarkan kita punya lecture hour di sini pada kotak ruangan nombor 2 dan juga pada ruangan kotak nombor 3. Okay, so lebih di sini tak ada masalah. Okay, lebih daripada norm yang telah ditetapkan tidak masalah. Cuma hanya perlu pastikan kita melebihi, kita dapat 100% kat sini lah. Percentage kat sini adalah 100%. Okay. So, kita lihat pada kotak nombor 4. Okay. Di sini dia tunjuk adalah saya punya kursus ni. Okay. DJJ 20153 ni blended lah. Okay. Maksudnya blended mode pembelajaran yang untuk syllabus ini berada di antara 30% hingga 80% dekat sini. Blended percentage ni. Okey, kalau kata not blended, okey, maksudnya mood pembelajaran kita berada kurang daripada 30% atau lebih daripada 80%. Okey, kita boleh tengok di sini. Mood blended percentage ni. Okey. So online item yang akan ada dalam kita punya CDOS nanti platform adalah 25 item. Okey, dia tulis kat sini CDOS approve lah. Okey, akan dipaparkan sekiranya jumlah bilangan item melebihi 15 komponen. Jadi kalau kata kurang daripada 15, kat sini dia akan tulis CDOS not approve. Okey. So ini hanya untuk BLDT.